Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kita akan bersama dengan seorang penceramah daripada Yayasan Sarawak yang akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan tajuk Bantuan Pendidikan Yayasan Sarawak. Saya Puan Ismar Fika binti Mokhtar selaku moderator yang akan bersama-sama dengan penceramah kita pada hari ini. Sebelum itu, mohon izin saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang penceramah kita iaitu Encik Zamhari Haji Saidi. Beliau merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Yayasan Sarawak dan berkhidmat sejak tahun 2015 lagi sebagai Ketua Pengarah. Beliau mula berkhidmat di Yayasan Sarawak pada tahun 1991 sebagai Pegawai Tadbir. Selain itu, beliau juga pernah bertugas sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Kemajuan Insan Sarawak secara pinjaman dari tahun 2002 sehingga tahun 2005. Beliau juga berpengalaman dalam menjandang tugas sebagai Timbalan Residen Bahagian Kuching secara pinjaman pada tahun 2012 sehingga tahun 2015. Beliau juga mempunyai kelulusan Ijazah Sarjana Muda Sastra dengan kebujian Sains Politik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, dengan tidak membuang masa lagi, saya ingin menjemput dan mempersilakan penceramah kita yang sangat berpengalaman dalam di Yayasan Sarawak iaitu Encik Zamhari Haji Saidi untuk menyampaikan perkongsian beliau bertajuk Bantuan Pendidikan Yayasan Sarawak. Sebelum itu, saya ingin mengutarakan satu persoalan kepada Encik Zamhari sebelum beliau memulakan sesi perkongsian beliau. Kita sedia maklum bahawa ramai pelajar yang berminat untuk mengikuti latihan dalam bidang TVET ini. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana mereka mendapatkan bantuan pendidikan, khususnya kewangan. Apakah bentuk bantuan pendidikan ataupun bantuan kewangan yang ditawarkan oleh Yayasan Sarawak? Dan juga apakah syarat-syarat yang ditetapkan untuk mendapat bantuan pendidikan itu daripada Yayasan Sarawak? Okay, mohon Encik Zamhari perjelaskan. Terima kasih lah Isma. Sama-sama. Pertamanya bagi pihak Yayasan Sarawak saya mengucapkan terima kasih lah kerana memberi peluang kepada kita untuk bersama-sama dalam program peluang kerjaya dalam era revolusi industri di bawah Tibet, pendidikan Tibet ialah Youth Podcast ni lah. Bila kita bercakap tentang peluang pendidikan ini, ianya amat luas. Okay? One of them is, salah satunya ialah pendidikan latihan kemahiran. Ia merupakan salah satu saluran yang memberikan pulangan yang begitu besar kepada para pelajar yang tidak diketahui oleh para pelajar sebenarnya. Jadi usaha yang dilakukan oleh pihak tegas dalam hal ini amatlah begitu penting bagi kita lah, yang menyebarkan maklumat kepada para pelajar. Saya nak share sedikit lah sebelum saya menyentuh tentang aspek apa yang ditawarkan oleh yayasan lah. Saya nak beri satu senario kepada warga kita, tentang khususnya para belia kita, tentang senario pendidikan kita masa ini. Yang perlu kita ketahui dan apa peranan kita sebenarnya. Okay? Saya nak share ini, Isma. Boleh dipersilakan. Saya sharekan skrin ini dulu dengan untuk bersama kita dapat melihatlah senario tersebut. Okey, dalam kita mendidik anak-anak di peringkat sekolah misalnya, dalam sebuah keluarga misalnya, ini merupakan kaji sidik yang dibuat oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, AIMA. Kalau kita tengok peratusan perbelanjaan penggunaan isi rumah sebulan itu, kita tengok pendidikan itu kedudukan yang terakhir sekali. Ini yang agak menduka citakan kepada kita lah. Ini termasuk juga lah pendidikan untuk latihan kemahiran dan sebagainya. Kita berharap dengan statistik berkenaan dapat mengubah sedikit minda ya, ibu bapa supaya lebih mempariti kepada pendidikan ini. Bukan setakat dalam pendidikan untuk tujuan akademik, tetapi juga dalam bidang latihan kemahiran. Dan senario seterusnya, Shima, kita tengok jumlah pelajar yang menduduki perperiksaan setiap tahun ini, kita tengok bahawa dalam 30 hingga 38,000 tahun 2020 saja 38,000 yang bagi STPM dan SPM. Dan mereka ini selepas itu mereka nak pergi ke mana? Yang ada dua arah sebenarnya. Satu yang bercorak akademik dan satu lagi bercorak latihan kemahiran.
Jadi bermaksud jumlah ini menyediakan satu peluang para pelajar. Mungkin pelajar tidak tahu. Dan sebab itulah kita bersyukurlah dan Anda melahirkan program semua ini. Dan ini ke flow perjalanan pendidikan bagi seseorang pelajar. Yang ini juga telah dialami oleh kita juga sebagai. Bila kita melihat perbandingan jumlah yang memasuki institusi pengajian tinggi awam di 20 IPTA di Malaysia, inilah jumlah pelajar Sarawak yang masuk universiti, 11,000, 9,000 hingga 11,000. 41,000 yang sit for the exam STPM dan SPM yang diterima masuk ke IPTA 2020 only 11 tahun, 11,799. So ada baki tu iaitu 30,000. 30,000 tu kalau kita tidak take up betul-betul, ia akan menjadi masalah kepada negara kita, khususnya negeri Sarawak. Ya, betul. So, kita ambil contoh. Tadi kita dah ambil mereka yang masuk FPTA 30,000. Kita ambil contoh tahun 2020 lama. Saya mengandaikan yang lain itu masuk IPTS. 5,000 pelajar masuk IPTS. So, masih juga balance 25,000. Masih ada 25,000. Jadi, sebab itulah kalau kita tidak tackle betul-betul, ini akan menjadi satu kerugian kepada negeri kita. Sebab dalam usia yang muda, membentuk kerja, kalau kita tidak memberikan guideline kepada betul-betul kepada mereka, ini akan menjadi satu kerugian kepada negeri kita. Kalau kita tak menjadikan dia sebagai sebuah manusia yang sebetul-betulnya. Kalau kita andaikan di sini for those yang tak dapat masuk IPTA itu tadi, dia banyak option sebenarnya. Pelajar tu banyak option. Those yang berduit dia boleh pergi ke pengajian luar negara. Kalau mereka ada kewangan yang kukuh, mereka boleh pergi ke pengajian luar negara, boleh masuk politeknik. Dan kita lain daripada itu mereka boleh memasuki institusi pendidikan mara, program teknikal dan latihan itu banyak. Kalau kita list ini memang banyak. Di bawah institusi, sebaiknya institusi latihan kemahiran kerajaan negeri atau swasta. Dan boleh selain daripada itu mereka masuk ke tingkatan 6. Ada mengambil STPM dan STAM. Dan bagi mereka yang nak mendapatkan mudah kerja, dia masuk tentera. Keluar jadi tentera. Dia masuk polis, pusat latihan polis, dia jadi polis. Pusat latihan kesihatan, dia jadi pegawai kesihatan atau pembantu perubatan. Masuk akademi bomba, keluar jadi bomba. Itu confirm kerja lah. Dan sebagainya. Lain daripada itu, belia ini ialah mana yang nak berkahwin, dah merancang kahwin. Yeah. Ada lagi yang nak ibu bapa mereka bisnes, dia masuk bisnes. Jadi banyak option untuk belajar. Tapi dalam konteks ini, jumlah yang nak masuk institusi latihan kemahiran itu, kalau kita tengok figure tadi 25,000, kalau kita mau belas betul, kalau kita betul-betul gerakkan, pendidikan latihan kemahiran merupakan option yang terbaik untuk mereka. Sebab nilai itu ada pada diri mereka. Bila mereka ada nilai, mereka sudah ada harga. Bermaksud kalau mereka ada sesuatu kemahiran, bila mereka masuk suatu alam pekerjaan, khusus dalam bidang-bidang kemahiran, mereka sudah ada value. Maksudnya bukan golongan buruh biasa, tapi pekerja yang berkemahiran. Ini yang harapan. Sebab itu Yayasan Sarawak, kita banyak program sebenarnya, Mak. Ini bantuan pendidikan kita. Daripada akademik sampai ke latihan kemahiran. Yang saya nak fokus ini ialah ini dia, yaitu beasiswa pinjaman latihan kemahiran. Inilah yang kita tawarkan kepada pelajar. So dengan adanya beasiswa ini, beasiswa pinjaman ini, maka pelajar tidak perlu bingung bahawa yayasan boleh membantu mereka sebenarnya. Nah, inilah yang kita nak buat beasiswa ini. Beasiswa pinjaman ini, pinjaman kemahiran ini dia mudah aja mah, dia terbuka kepada anak Sarawak. Oh, bukan untuk Sarawak. Untuk belajar di institusi latihan kemahiran di bawah panel Yayasan Sarawak lah. Kita ada panel institusi yang kita sediakan. Dan yang penting sekali mereka belajar di sini lah. Kita ada 7 panel di bawah khusus ini, di bawah kemahiran ini. Jadi mereka pun. Ya, silakan. Ya. Saya ini bertanya juga. Okey. Ini untuk maklumat lah, maksudnya untuk info kepada bakal-bakal pelajar. Okey, mungkin mereka juga ingin tahu bagaimana cara mereka untuk mendapatkan maklumat bantuan pendidikan ini, dan juga pada bulan berapa mereka perlu mengemukakan permohonan selepas mungkin selepas SPM keluarnya keputusan SPM, dan bilakah bulan berapakah ataupun bilakah mereka sepatutnya memohon permohonan ini. Mungkin ada satu tempoh kan, time frame, dan kadang-kadang ialah disebabkan macam mungkin mereka tidak tahu dan mereka terlepas tempoh-tempoh itu. Yang ini kita buka sepanjang tahun ya. Sebab
sebab kita nak memberi kemudahan kepada pelajar ya. Dia terdekat Sebab lah. isi latihan kemahiran ini dia buka dalam tempoh yang berbagai. Jadi kita buka sepanjang tahun. Bermaksud mereka boleh memohon secara langsung kepada yayasan dengan apa nama tu? Dengan melayari website kita lah. Di situ mereka boleh key in information ataupun maklumat mereka dalam kita punya base di bawah program, di bawah apps kita, iaitu Beasiswa Pinjaman Latihan Kemahiran. Yang penting sekali mah ialah pertama kita nak beri, mereka perlu pertama of course mereka perlu ada surat tawaran lah untuk belajar di latihan kemahiran. Itu yang paling penting lah. Itu yang paling penting. Yeah. Yang paling penting sekali tu mereka mesti anak jati Sarawak lah. Okay? Dan apa nama tu, kalau mereka bapaknya orang Semenanjung ke, orang Sabah ke, asal maknya orang Sabah, layak. Salah kalau seorang ibu bapa antara dua tu salah satunya mesti orang Sarawak lah. Layak untuk mohon. Dan kita hanya buka permohonan ini hanya untuk umur 16 hingga 30 tahun je, Mak. Selepas 30 tahun tu memang tidak layak lagi lah. Taklah, kita target yang Memang jumlah ini lah paling banyak memohon kita. Okay. Jadi kita syarat kita tadi 16 hingga 30 tahun. Itu syarat yang inilah. Betul. Lepas tu of course mereka melakukan ataupun mengikuti latihan ini secara sepenuh masa, bukan part time, secara sepenuh masa. Dan of course kita beri priority kepada mereka yang tidak berpeluang untuk melanjutkan pelajaran di IPTA lah. Itu pun tertakluk kepada minat mereka. Kita tak nak, kita paling penting sekali ya pelajar itu minat dia dalam bidang kemahiran, itu yang kita. Dan kalau kita tengok bermaksud mereka boleh memohon sepanjang tahun dan selepas itu kita tak tetapkan bulan berapa mereka boleh. Jadi mereka boleh communicate dengan berhubung dengan institusi yang terbabit lah, memudahkan kemasukan mereka nanti, insyaAllah kita akan membantu mereka lah. Dan untuk makluman pelajar, kita hanya membantu kalau mereka belajar di sini lah, di Sentek, kemahiran. SR Scaffold Resources Sdn Bhd, di kolej-kolej komuniti, Pelita Mas Laut, inilah khususnya lah. Bermaksud asalkan mereka belajar di sini ini, maka mereka layaklah untuk memohon pinjaman kita. Okey, saya lihat contohnya daripada institusi yang telah diterangkan kan. Adakah hanya kursus yang ditawarkan ini sahaja yang akan mendapat bantuan pendidikan? Maksudnya contohnya pelbagai macam contohnya Center of Technical Excellence Sarawak kan pelbagai kursus kan, contohnya SR Scaffold Resources Sdn Bhd tu scaffolding sahaja ke memang hanya kursus itu saja yang ditawarkan ataupun boleh memohon bantuan pendidikan dengan kursus lain? Sebenarnya kalau kita tengok di Sentek contohlah, dia banyak kursus lah mah. Asalkan mereka belajar di situ je. Oh, asalkan belajar di situ. Kalau di Scaffold Resources tu, mereka hanya buat kursus scaffolding je. So kita akan menawarkan di situ. Kalau college community dia banyak kursus, asalkan mereka memohon kita, maka asalkan belajar di college tersebut layak untuk menerima pinjaman kita. Kalau Pelita Mas Laut ini bidang pembantu kejuruteraan enjin, yang di Miri itu kita pembantu deck, itu kelas C. PPKS pun banyak senarai kursus, asalkan mereka belajar di situ di PPKS dalam pelbagai kursus, mereka boleh memohon kita lah. Asalkan dalam 7 panel ni lah, 7 panel di sini. Begitu juga dengan SDT, kita hanya bagi pemandu pelancongan khas dan kulinari sahaja. Ini ialah sebahagian daripada 7 panel yang membolehkan mereka memohon, melayakkan mereka lah untuk dapatkan bantuan pendidikan. Pinjaman ya, insyaAllah kita akan membantu lah. Okay, kalau kita satu lagi, kalau mereka dapat pinjaman kita selalunya lah kita akan bagi mereka pinjaman sebanyak RM10,000. 10,000 maksimum RM10,000. Maksimum RM10,000, okey. Untuk setahun ya. Bermaksud kalau khusus itu dalam kalau di Sentek selalunya RM10,000 untuk setahun. Maknanya Encik Gamhari, apa bidang yang mereka ambil? Adakah memang menepati RM10,000 itu sahaja? Tak juga, kita bagi maksimum RM10,000. Okay. Asisten institusi itu dia menggunakan yuran RM6,000, RM7,000. Okay. So kita akan bagi mengikut jumlah tersebut. Dalam masa yang sama kadang-kadang kita bagi RM10,000 ekstra kepada mereka pun kerana kita sediakan sedikit allowance. Untuk makluman kita juga kalau mereka belajar di sini, mereka layak untuk menerima advance daripada Sarawak di bawah hadiah galakan kita lah RM1,000. So mereka layak kalau mereka dapat tawaran di sini dan confirm mereka belajar di situ. Kadang-kadang student ni
Bila ditawar, waktu registration, Ya, bukan tak muncul. betul. Jadi tak layaklah untuk menerima advance tu sebanyak 1,000 lah. 1,000 ini Oh, adalah okey. untuk bantuan awal mereka berada di situ, untuk persediaan mereka awal di peringkat awal lah, membiayai kos-kos di institusi tersebut lah. Mereka layak untuk menerima bantuan semua. Saya bercadang dengan manajemen kalau boleh, those who belajar di sini nanti kita terus bagi ke allowance tu kepada mereka. Maknanya Tapi ada syaratnya masih lagi, maknanya selain dengan bantuan pinjaman pendidikan yang 10,000 itu, maknanya mereka telah diberi juga keistimewaan 1,000 yuran yang itu grant mah. allowance grant. Yang ini grant. Oh, allowance Dia gelakkan pendahuluan lah. Tak perlu bayar balik daripada itu. Oh. Sangat bagus kalau ya. kita tengok senario, sangat membantu para belia di luar sana. Bagus untuk mereka. Ini bantuan awal ni mah, kalau boleh mereka sudah confirm berada di situ lah, itulah sebenarnya senario yang banyak berlaku ialah mereka berminat nak mengikuti pengajian di situ, tapi bila suruh datang mendaftar tak datang. Jadi ini satu masalah kepada kita. So we need them to be registered first, and then baru kita bagikan bantuan 1,000 untuk permulaan mereka lah. Itu dah kira macam syaratnya jugalah. Yes, untuk mendapatkan grant 1,000 itu. Okey. Selain itu kalau untuk membuat permohonan ini, berapakah tempoh masa untuk pemprosesan borang permohonan, maksudnya pinjaman itu tersebut, dan juga adakah sekiranya untuk menyatakan pelajar itu untuk mendapatkan maklumat sama ada dia berjaya ataupun tidak dengan pinjaman itu, macam mana Encik Jamari? Sebenarnya kita proses pun tidak lama mas sebenarnya, asalkan mereka sudah berada di, sebab kita akan direct deal with the institusi. Kita ambil contoh statistik jumlah yang memohon for the last 5 years kita telah menerima permohonan sebanyak 3,344 pelajar daripada the 7 institusi tadilah. Dan daripada 2017 dulu kita menggunakan syarat-syarat yang mesti ibu bapa mereka per kapita 2,500. Sekarang kita dah ubah lah. Asalkan mereka dapat di institusi ini, mereka akan dapat pinjaman tersebut daripada kita. Kita proses ni berdatuk kepada berapa confirm atau tidak mereka berada di institusi. Kadang-kadang mereka memohon kita tapi mereka tak ada di pusat institusi latihan kemahiran itu satu masalah kepada kita. Betul. So we need to communicate ataupun bekerjasama dengan semua institusi ini dulu untuk confirmkan sama ada pelajar itu sudah register betul-betul berada di institusi tersebut. Bila dia register, kita akan mengeluarkan surat tawaran kepada mereka melalui institusi tersebut. So institusi tersebut akan berhubung dengan pelajar dan mulalah documentation itu bermula. Dan kalau kita tengok dia punya documentation dia sudah complete, baru kita membuat pemberian kepada pelajar lah. So mungkin proses itu tidak begitu lama sebenarnya, tapi mengambil masa apabila membabitkan pelajar yang nak respon balik dengan kita. Karena pelajar itu di institusi tersebut senang, kita tak ada isu banyak. Kalau mereka confirm misalnya, ambil contoh tadi 264 daripada di Saintek, kita boleh edarkan borang tu agreement dengan mereka, and they sign semua kali. It takes time lah. Dia terpaksa cari penjamin dan sebagainya. So roughly mengambil masa jugalah. But when come to payment tu tak banyak cerita lah kita. Cuma masa untuk pelajar itu sendiri menyediakan dokumen yang berkaitan. Saya ambil contoh saya ambil statistik ini inilah statistik yang kita buat ni. Ini kelulusan. Kalau kita tengok kelulusan yang kita buat dulu ialah buat 85% mereka ini diluluskan. Karena before this kita membuat kriteria kita ialah menggunakan pendapatan per kapita. Terus sekarang tidak lagi. Bermaksud boleh kita katakan about 90% atau 95% mereka akan diluluskan. Tidak lulus ni kenapa mereka tidak diluluskan? Kerana mereka pernah mengambil loan Yayasan Sarawak. Tamat, ambil kursus lain lagi. Ini banyak yang berlaku. Ada lagi yang tidak lulus karena usia ada more than 30 years old. Maknanya dalam sistem sudah detect kan kalau dah kesan kalau mereka pernah ni dan tak mengakhiri dia punya pendidikan. Ada cerita lagi parent dia pernah loan Yayasan Sarawak. Bila dia ada loan Yayasan Sarawak, dia si pernah bayar balik dengan Yayasan Sarawak. So anak akan dapat kesan itulah. Kita dapat detect benda tu. So that's why inilah kategori why mereka tidak diluluskan. Tapi walaupun some parent they did approach us, dia jumpa kita. Kadang-kadang mereka berasa duka cita lah kerana
kesilapan mereka tidak membayar balik pinjaman Yayasan Sarawak, anak yang menjadi menggelap kepada masa depan anak mereka. So, most of them dia respond. Most parent dia respond. Sebab saya rasa memang anak-anak mereka balik rumah memang manas di rumah. Betul. Manas dengan bapak lah. Sebab kan bapak pun sikap tadi si mau bayar, anak jadi bangsa. So after ibu bapa bapak tu respond balik dengan kita dan buat pembayaran balik, then we give a loan to the student. Yeah. Yang isu utama tadi yang tidak lengkap tu. Inilah jadi isu tadi. Isu paling banyak lah, isu paling sering susah kita nak memproses. Inilah yang sering dikuari oleh audit kita lah. So we have to make sure bank itu lengkap, maklumat itu lengkap dan sebagainya. Jadi mudah kan. Jadi kadang-kadang ini menambah kerja kita sebenarnya. Ya, betul. Jadi kita minta tolong, sebab kita minta kerjasama pihak institusi untuk membantu kita sebenarnya, Mak. Sebab bagi kita kita nak beri loan dengan student. Bila dia beri loan dengan student, so student paksa main peranan jugalah untuk memastikan. Kalau mereka mau duit datang cepat, so they have to lengkap dengan cepat lah. Ya, betul. Kalau macam dia punya dokumentasi tak lengkap, sebagai pihak institusi yang menawarkan bantuan pinjaman pendidikan ini, memang jadi masalah lah kan Encik Zamhari. Sebab itulah bila Encik Zamhari menyentuh tentang audit tadi kan, pihak audit pun tidak mahu juga, tidak nak juga dengan dokumen yang tidak lengkap. Jika kita nak mengeluarkan satu-satu kewangan itu memang perlukan satu dokumen yang lengkap dan perlu dipengesahan kan. Correct. Ini kita nak kita nak win-win situation daripada pihak pelajar itu dan juga pihak yayasan sendiri. Kita boleh bekerjasama lah untuk memastikan jika pelajar itu betul-betul nak dapatkan bantuan pendidikan itu. Pada masa ini, kalau kita tengok ya, kadang-kadang kita terpaksa pergi ke institusi untuk membantu berjumpa dengan pelajar. Memberi informasi yang tepat lah. Yes. Sebab itu kita tidak begitu rigid bila kita mendapatkan penjamin lah, Mas. Sebab loan semua ini kita hanya perlukan seorang penjamin saja. Jadi it can be parent mereka. Kalau pendapatan parent dia tidak tentu misalnya, perlu pengesahan sajalah. Khususnya Konsulat Bandar, pengesahan ketua-ketua masyarakat pun sudah mencukupi lah. Mereka mendapat pendapatan. Okey, Encik Zamhari, untuk beasiswa pinjaman dan pembayaran ini, untuk penjamin mereka tidak menetapkan, tidak ada ketetapan penjaminnya daripada dalam kalangan kaki tangan kerajaan ke ataupun hanya orang tertentu saja. Maksud saya macam adakah menetapkan perlu kaki tangan kerajaan untuk menjadi penjamin? Kita tidaklah begitu rigid lah, asalkan kalau mereka tidak mempunyai pendapatan yang tetap, kita hanya perlukan ketua masyarakat untuk mengesahkan mereka bahawa bapa dia ini adalah bekerja sebagai nelayan. Asalkan usia yang tak melebihi 60 lah, Mah. Pengesah tu. Janganlah terlalu tua nak menjadi penjamin. So, kalau boleh adik-beradik dia kah, abang dia kah dan sebagainya, kakak dia boleh jadi penjamin. Dan selepas itu yang bekerja tetap memang kita galakkanlah. Kalau tak ada pendapatan yang jelas pun atau tetap pun, kita minta pengesahan saja. Dan itu sudah mencukupi lah. Kita tidaklah nak begitu rigid lah, Mah. Sebab kita nak membantu pelajar, Mah. Kalau boleh pelajar perlu bersikap agresif lah untuk mendapat semua maklumat ini kan. Ya, dan baru kita dapat memberikan bantuan dengan keadaan segera untuk mereka. Ya, betul. Satu saya saya inquiry lah berkenaan tadi tentang apabila ibu bapa pernah membuat pinjaman dan tidak dibayar balik kepada pihak Yayasan Sarawak, dan ini memberi kesan kepada anak-anak yang akan memohon pinjaman. Dan ini adalah kira informasi yang baik kepada ibu bapa di sana jika apa yang mereka maksudnya apa yang tindakan mereka itu menyebabkan kesan kepada anak-anak mereka, kesan masa depan anak-anak mereka. Jadi bagus sangat, kita sangat terima kasih Encik Zamhari sebab dengan ada informasi ini membuka minda dan juga mata kedua ibu bapa supaya berjaga-jaga dengan keadaan inilah, dengan tindakan seperti ini. Sebab tindakan ini boleh menyebabkan masa depan anak kita kurang cerah lah dalam memohon bantuan pendidikan daripada Yayasan Sarawak. Okey, seterusnya Encik Zamhari, bagaimana pula struktur pembayaran balik pinjaman
bantuan pinjaman pendidikan itu kepada pelajar-pelajar yang telah memohon? Yang penting sekali mereka tamat pengajian, tamat kursus Okay. dan kita akan bagi diskaun Oh, 50%. diskaun. Okay. Asalkan mereka tamat dan dapat sijil tu mah, mereka akan diberi kurs automatik, diberi diskaun 50%. 6 bulan selepas mereka menamat pengajian, mereka perlu membaliklah pinjaman tersebut. Dia pun dalam, ambil contohlah, kata kita bagi loan 10,000 dengan mereka, dia only to pay 5,000 saja. Itu pun dibayar 10 hingga 15 tahun. Kadang-kadang ini bayaran sangat membantu, sangat-sangat membantu. Sebab ini merupakan satu insentif kita kepada mereka. Sebab kita beri tempoh 6 bulan selepas mereka tamat tu. Satunya mereka membuka pelajar-pelajar mengambil kursus kebanyakannya jarang menganggur. Karena industri sangat memerlukan mereka. Betul. Bila mereka diambil, kadang-kadang sebelum tamat pun mereka dah diambil industri. Ya, sudah ditawarkan. Sudah ditawarkan pekerjaan. Inilah kelebihan latihan kemahiran. Ya, betul. Sebab ia bercorak lebih kepada skill. Jadi sebab itu kita, apabila mereka dah, kadang-kadang mereka menerima tawaran yang agak lumayan lah. Yang boleh menjadikan kerjaya mereka seterusnya lah. Jadi bila kita diberi insentif oleh Yayasan Sarawak itu 50%, ini merupakan satu galakan yang memberikan satu motivasi kepada mereka. Ini memang merupakan satu galakan dan juga pada pandangan saya ini macam satu keistimewaan dengan para belia di luar sana, dan saya harap jugalah belia-belia sana mendengar dan juga mengikuti proses kita pada ini sangat memberi satu input ataupun input yang sangat bermanfaat untuk masa depan belia-belia di luar sana. Kadang-kadang kita putar budget untuk tujuan latihan kemahiran di 8 juta. Oh, banyak. 8 juta setahun. Imagine you bahawa Yayasan Sarawak akan memotong 50% from 8 million ya menjadi 4 juta saja bayaran balik. Bayar balik itu. Kita hanya perlu collect 4 juta saja untuk daripada pelajar. Itu pun mengambil tempoh 5 hingga 10 tahun jadi panjang. Lalu meter, itu tanggungjawab kita. Kita nak memastikan anak-anak generasi muda kita ini ada kemahiran, ada pengetahuan data kemahiran yang dijadikan sebagai kerjaya mereka. Dan di end of the day, mereka dapat menjadi satu kerjaya untuk membolehkan mereka hidup sebagai seorang manusia yang memberi sumbangan kepada negeri kita. Melangsungkan kehidupan mereka dengan kemahiran yang mereka bolehi. Kalau yang gagal tu pendek cerita lah Yang gagal tu they have to pay 100% lah. Ya, betul. Kita kan ini jarang lah. Jarang mereka kalau dah dapat bantuan tu memang mereka akan fokus dan juga memberi komitmen yang 100% untuk mendapatkan sijil itu sendiri. Betul tak Encik Zamari? Saya rasa mereka ini bersyukurlah. Sangat bersyukur. Sebelum mereka berbanding dengan mereka sebelum mendapat kemahiran dan selepas mendapat kemahiran. So, mereka really appreciate lah usaha-usaha Yayasan Sarawak and respond quite good kepada pelajar. Dan yang membaik balik. Contohnya mereka mengambil bidang-bidang welding misalnya. It's a very high income lah untuk welding di industri, So jadi kadang-kadang some of them pun jumpa kita, kadang-kadang dia bayar walang sampun bila terima gaji pertama. Yalah. 10,000 kan, bagi dengan 5,000 dia bayar. 10,000 bayar 5,000 je. Dah settle pun. Betul. Inilah usaha kita lah. Usaha yang sangat bermakna juga sangat bagus daripada pihak Yayasan Sarawak ini untuk membantu para belia kita untuk mendapatkan kemahiran kemahiran yang baiklah di mana dalam kita mendepani revolusi dunia revolusi industri 4.0 ini. Betul tak Encik Zamari? Ya. Dan lagi itu perkara itu lagi hanya terpulang kepada pelajar itu sendiri lagi. Betul tak? Sama ada sudah ada bantuan kewangan, dia nak perlu komitmen dalam melaksanakan untuk mendapatkan sijil kemahiran itu. Itu perlu usaha pelajar itu sendiri lagi. Kalau kan dari segi kewangan tu sudah dibantu habis-habis daripada pihak Yayasan Sarawak. Ada lagi geran tu, geran 1,000 tadi tu. Ya. Kan? Tambah lagi. Betul. 11,000. Lepas tu pinjaman dibahagi bayar 50% saja. Ya, 50% repayment. Betul. Itu memang
bantuan yang sangat-sangat baguslah, bagus untuk para belia kita, dan perlu diambil tahu dan perlu kita dah wawarkan kepada para belia di luar sana. Jadi kalau kita tengok statistik tadi kan, betapa ramainya setelah ditolak kepada mereka yang pergi ke PTA dan juga PTS, 25,000 per tahun yang Encik Zahmari terangkan tadi tu. Ini option untuk mereka lah. Bermaksud bukan bermakna mereka tak masuk IPTA terus kerjaya mereka berhenti di situ. They can develop dia punya kerjaya tu latihan kemahiran. And Yayasan can come into it. Itu je, simple je. Itu pun terpulang pada pelajar lagi lah, whether dia want to mengambil itu bidang. terpulang kepada pelajar itu sendiri. Bagaimana dia nak betul-betul mengambil manfaat dan juga keistimewaan itu untuk mendapatkan kelangsungan hidup dia nanti untuk masa depan dia sendiri. Dan ada kemahiran sedikit pada itu. Okey, Encik Zahmari, saya sebagai moderator kan ingin jugalah mendapat mendengar dan juga ingin mendengar nasihat Encik Zahmari kepada mereka yang berminat hendak membuat permohonan bantuan pendidikan untuk mengikuti latihan-latihan yang telah ditawarkan oleh institusi yang berkaitan dengan Yayasan Sarawak. Apakah nasihat-nasihat yang Encik Zahmari? Terima kasihlah. Sebenarnya untuk kita nak membina kehidupan kita sendiri, dia terpulang kepada pelajar itu sendiri. Ya, betul. Yang penting sekali itu pelajar perlu merangka apa yang nak dibuat dia dan apa kerjaya yang dia cubur. Kalau kita gagal dalam bidang akademik, bukan bermakna kita terus gagal. Kita harus mencuba bahawa bidang kemahiran merupakan satu option yang terbaik untuk mereka. Untuk makluman, Shima, anak saya kebanyakan dalam bidang kemahiran semua. Dan mereka tidak menganggur. Setelah mereka tamat pengajian, tunggu sebulan, dah ada saja orang yang mengambil mereka untuk bekerja. Ini nilai latihan kemahiran kepada pelajar. Kalau mereka mau bekerja, just to gain experience. Mungkin mereka ingin berdikari menjadi usahawan. Bila mereka menjadi usahawan, membuka industri-industri yang berkaitan dengan kemahiran mereka, secara tidak langsung mereka menjadikan peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Ini yang perlu dilihat dan dirangka oleh setiap belia-belia kita. Bila mereka gagal dalam akademik, bukan bermakna mereka terus gagal. Mereka dengan kemahiran boleh menjadi usahawan yang berjaya. Malah boleh menjadi sebagai pegawai industri yang berjaya. Sebab mereka mempunyai satu nilai yang tinggi yang dibina melalui latihan kemahiran. Oleh sebab itulah, kalau mereka menghadapi masalah kewangan, mereka tidak perlu bingung perkara tersebut sebab Yayasan Sarawak memainkan peranan tersebut. Bagaimana kita boleh membantu mereka? Kita bantu mereka pinjaman, dan kedua lagi kita bagi advance dengan dia orang, itu hadiah kelakkan yang masuk ke sisi latihan kemahiran. Kalau mereka tidak mengambil peluang-peluang yang disediakan, saya rasa ini merupakan satu kerugian bukan kepada yayasan, kepada diri mereka. Betul. Pada diri mereka mempunyai banyak pilihan. Ia terpulang kepada. Kalau kita tengok figure tadi, kalau kita mobilas betul-betul jumlah yang baki tadi daripada SPM dan SPM tadi dan juga IPTS, bermaksud mereka boleh menempuh kehidupan yang lebih baik kalau mereka melihat kemahiran, latihan kemahiran merupakan satu option yang terbaik untuk mereka. Banyak orang berjaya pada masa ini adalah disebabkan mereka terbabit dalam bidang kemahiran. Banyak contoh yang kita lihat di Malaysia. Tapi ibu jauh lah pergi di Sarawak segala berjaya sebagai mendapat salary ataupun pendapatan yang begitu tinggi because of kemahiran mereka. Makin lama anda dalam industri itu, makin tinggi nilai mereka. Ini yang perlu kita dedahkan kepada pelajar, dan kalau mereka menjadi masalah kewangan, saya rasa tidak menjadi isu sebab Yayasan is there. Mungkin ada pelajar-pelajar lain juga lah. Bagaimanapun, ini adalah tanggungjawab Yayasan Sarawak. Kalau mereka berminat, masuk ke dalam 7 panel kita tadi, institusi tadi, insyaAllah kita akan membantu. Pasal lama proses tidak proses, kita boleh rondeng itu kepada mereka. InsyaAllah kita akan membantu pelajar-pelajar. Saya juga ingin bertanyakan, tadi kita menyentuh, ini tak pertanyaan yang lain dah, Encik Zahmari. Tadi kita menyentuh tentang institusi kemahiran. Kalau kita menyentuh tentang institusi pendidikan awam, contohnya ada juga pelajar yang menerima bantuan pendidikan kan. Sekiranya
pelajar ini mendapat CGPA yang tinggi ataupun mencapai 4 flat, adakah pelajar yang diinstitusi FTS ataupun FPTA ini boleh mendapat keistimewaan, tidak perlu membayar balik pinjaman ataupun ada pemotongan peratus pemotongan bayaran? Ini di luar daripada kemahiran tadi lah, saya cuma just untuk sharing untuk asalkan mereka di bawah pinjaman beasiswa pinjaman pelajaran dalam negara, kita panggil itu beasiswa pinjaman dalam negara lah, di mana pelajar yang mencapai keputusan yang cemerlang itu kita akan bagi insentif pada mereka. Kalau mereka dapat CGPA 3.5 and above ataupun 3.5 to 4 flat misalnya, mereka hanya perlu membayar kepada kita 25% je from the total loan disbursed to them. Wow. Mana yang dapat 3.0 to 3.49 itu kita bagi 50% je. Jadi ini merupakan kegalakan kita. Tapi nasihat saya kepada mereka yang outstanding ini tadi, paling bagus mereka memohon beasiswa Yayasan Sarawak. Kita ada 2 beasiswa untuk mereka. Satu beasiswa Tuntaib, satu lagi beasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman. Beasiswa Tuntaib ini untuk khusus STEM. Dan beasiswa Tunku Abdul Rahman adalah untuk untuk non-STEM courses. So terbuka kepada mereka di peringkat degree sajalah, ijazah pertama sampai ke master dan PhD dalam ataupun luar negara. Tapi untuk tahun ini kita tak bagi luar negara lah karena because of isu-isu pandemik ini. So kita tidak bukalah. So, kerana suka mereka nak pergi ke luar negara masa ini. Jadi kita bagi pariti kepada mereka di IPTA. Untuk makluman 200 pelajar kita luluskan setiap tahun untuk tujuan ini. For this both of the, untuk kedua-dua skim tadi. 200 orang. Bagi Yayasan Sarawak, kalau mereka terdapat penajaan kita misalnya, terdapat penajaan tersebut, beasiswa, mereka ini akan kita bagikan dalam bentuk pinjaman. Pinjaman. Sebab mereka ni, kita nak pilih pelajar yang cemerlang, kita terima permohonan dalam 1000 lebih. Kita nak ngambil 200 orang saja. Jadi 200 adalah yang terbaik lah. So they have to compete lah. Bercompete lah untuk sesama mereka. Dan kita akan interview mereka. Penentu mereka nanti ialah interview lah. If they're good in interview, that is a good student already. And selepas mereka menerima beasiswa kita, kita monitor juga prestasi mereka. They have to maintain a good result. Otherwise, kita salah pilih lah. Betul. Kalau pinjaman ni simple saja. They can submit everything throughout the year. Mereka boleh memohon pada bila-bila masa secara online lah. Lepas itu kita akan meluluskan monthly lah, approval lah, selalunya lah. Dan selepas mereka juga akan menerima pada mereka yang baru dapat tawaran misalnya. Mereka layak untuk mohon hadiah galakan juga Kita bagi 1,000 untuk institusi di Sarawak dan 1,500 untuk luar Sarawak, termasuk Sabah dan Semenanjung dan Labuan. Sebab kita bagi ini insentif untuk mereka. Inilah sebagai usaha kita lah untuk pertama bagi galakan kepada pelajar, kedua lagi supaya mereka tidak bingung lah. Tidak bingung lah. Sebab kadang-kadang ditangkap tadi lah di segi keluarga tadi, pariti kepada pendidikan, ranking nombor 12. Yang bawah sekali. Bermaksud kadang-kadang kalau kita tidak planning anak-anak nak dalam bidang pendidikan, kalau ibu bapa tidak membuat planning tertentu, maka akan menghadapi banyak masalah. Sebab kadang-kadang pelajar ni pergi ke universiti waktu tengah bulan Betul. Itulah kalau bapa sana planning itu pentinglah untuk anak-anak untuk melanjutkan pelajaran. Sebab the end of the day, bagi saya sekarang, bagi pandangan saya sekarang ini, anak-anak kita boleh belajar di mana saja di Indonesia, whether in a private university ataupun di IPTA. Banyak peluang. Ketiga, kita tiga. Private university, IPTA dan silakan kemahiran. Yang penting, ibu bapa harus memainkan peranan menyediakan kewangan untuk permulaan lah. The rest of it, boleh mohon yayasan lah. InsyaAllah kita akan membantu. Okey. Terima kasih Encik Zamahari atas penjelasan dan perkongsian yang sangat bermakna, bermanfaat dan juga berinformasi kepada ibu bapa, kepada yang di luar sana mendengar dan juga khasnya kepada para belia yang yang nak menjadikan panduan kepada para belia yang ingin melanjutkan pendidikan mereka ke peringkat lebih tinggi. Tadi Cikgu Zamahari menyentuh dan kemahiran ini kepada murid atau kepada pelajar
yang berminat dalam bidang kemahiran. Okey, inilah bantuan di mana Yayasan Sarawak menyediakan bantuan pendidikan untuk bidang-bidang kemahiran ini. Oleh itu kita sesi puas kita berakhir di sini dan saya ingin mengucapkan lagi terima kasih kepada Encik Zamari atas sudi berkongsi dengan kami. Oleh itu terima kasih kepada semua yang hadir dalam konsert ini. Saya akhiri dengan lafaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.